أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا أما بعد. Alhamdulillah, pertama-tamanya marilah kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurnianya sama-sama kita dapat menunaikan solat fardu maghrib secara berjamaah. Dan alhamdulillah kita telah diberi peluang untuk berada dalam majlis pengajian, sambungan pengajian setelah lama kita cuti lebih kurang 4 bulan. Jadi insya-Allah pada malam ini kita sambung semula kuliah dan tazkirah kita. Kitab Daqaiqul Akhbar. Kita masih lagi dalam muka surat 50. Bab yang ke-45. Bab yang ke-45 baris yang ke berapa baris yang ke-7 daripada atas. Baris yang ke-7 daripada atas, bawah bab 45. Qala asy-syaikhul musannif rahimahullahu ta'ala, berkata pengarang kitab rahimahullahu ta'ala, dan diriwayat daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, satu hadis ataupun asar daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahawasanya bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahawasanya di dalam syurga bidadari. Kita sambung cerita bidadari lagi ni, nak habis dah. Bahawasanya kata Nabi, di dalam syurga itu bidadari, namanya Al-Aina, nama dia. Ada yang nama Hurun Ain, nama Al-Aina. Dijadikan daripada 4 perkara. Jadi bidadari ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada 4 perkara. Itu dia. Yang pertama daripada kasturi. Itu kejadian dia daripada kasturi. Kasturi ni seperti mana kita sudah maklum tuan-tuan, kasturi ini memang bau dia sangat wangi. Sama ada kasturi putih ataupun kasturi kijang, kasturi macam-macam kasturi itu memang wangi. Dan dalam Quran sebut kafura, kapur, orang panggil kapur baru. Itu dia. Orang panggil kapur baru tu. Tak? Hak yang wangi punya lah. Dan ambar. Ambar ni kita pernah sebut dulu. Ambar ni kalau kita tengok asal usul dia, seperti dalam ikan ni. Dalam ikan ni dia ada satu tempat. Ada satu tempat, orang panggil ambar. Itu dia. Warna dia warna kekelabuan sikit, yang berada dalam perut ikan. Berada dalam perut ikan, ataupun kata lain disebut iaitu hempedu ikan. Itu dia. Bila diproses, baunya memang bau, mula-mula ni memang bau hanyir, rasa hanyir sikit. Tapi bila dibasuh, diperam lama-lama tu, di bau dia bila kering, bau warna dia ala kehitaman. Sampai naik kuning.
Lah sekali sampai ke putih. Hak masa putih tu jadi wangi dah. Tak. Macam mana ambar ni dia punya apa ni proses dia, kita pun tak tahu juga. Tak. Tu dia. Maknanya ambar ni macam za'faran. Za'faran. Begitu. Dan kamkuma. Ataupun kamkema. Maknanya berkilat-kilat, berkilau-kilau. Ini maknanya ciptaan bidadari ni. Berkilat-kilat, berkilau-kilau. Ajin. Maknanya seperti mana dijiruskan. Seperti mana kamkuma ataupun kamkema tadi, ajin yang dijiruskan. Itu dia. Maknanya persamaan dengan za'faran tadi. Tanahnya dengan air hayah. Air hayah ni panjang cerita dia. Tak, seperti mana kisah yang berlaku Iskandar Zulkarnain bersamaan dengan Nabi Khidir alaihi salam ataupun Nabi Khadir alaihi salam. Dia ini semasa. Nabi Khadir ni dengan Zulkarnain ini semasa, sezaman. Pada suatu ketika itu, maknanya dia dengar berita. Kata di satu gunung tu dia ada ma'ul hayah, air kehidupan. Siapa dapat minum air tu, umur dia kekal. Umur dia kekal sehingga kiamat. Maknanya umur panjang lah. Jadi bila Zulkarnain ini dengar dan dapat perintah daripada pemerintah, Zulkarnain dan Nabi Khadir alaihissalam dua-dua ni pergi. Ringkas ceritanya, bila sampai tu Zulkarnain cari tak jumpa. Dalam perjalanan pergi ni mesti naik kuda. Kuda ada kuda jantan. Dia ada 40 ekor kuda. Naik pergi tu. Sampai sana tu Zulkarnain cari tak jumpa. Jadi Khadir alaihissalam jumpa dan dah minum dah. Masuk kali kedua tak dapat dah. Tu dia. Ini suatu kisah. Ini satu kisah. Ada riwayat daripada alim ulama. Cuma ramai juga pertikai hadis ini hadis dhaif. Dan cerita ini cerita yang tidak sahih. La aslalahu, ada yang pertikai macam tu. Tu dia. Ini sekadar cerita saja. Maknanya cari kesahihannya, memang kisah ini tak ada hadis yang sahih yang menceritakan. Tu dia. Boleh tengok dalam kitab-kitab seperti mana kitab, ada dalam kitab tapi tak ingat dah kitab tu, nama kitab tu. Tu dia. Okey, habis. Ma'ul hayah, mana air kehidupan. Dan sekalian bidadari asyik. Asyik ni maknanya bahasa Arab. Asyik ni maknanya rindu. Rindu siapa agak-agaknya tuan-tuan? Asyik mereka itu, rindu mereka itu bagi segala lakinya. Lakinya kitanya. Laki ni kitanya. Ada satu hadis tuan-tuan. Tiap-tiap seorang Muslim apabila dia berkahwin, Allah Ta'ala akan kahwinkan dia dengan bidadari di syurga. Itu dia. Itu dia. Maknanya Allah Ta'ala akan kahwin kedua, iaitu bidadari di syurga. Sebab itulah sekiranya isteri yang durhaka kepada suami, isteri yang durhaka kepada suami, lalu dilaknat oleh malaikat dan bidadari. Dia kata, celakalah kamu, kamu berani melawan dan durhaka kepada suamiku. Begitu. Tak? Tengok juga suami itu macam mana. Kalau hak jenis tak semayang, tak buat ibadat, tak puasa, jenis ni selalu maksiat pada Allah Ta'ala ni, maknanya taklah kena, tak dikawinkan oleh Allah Ta'ala. Gitu. Bahkan tak nak tengok pun tak boleh. Gitu. Dah macam mana bidadari itu? Dan jika berludah sekali ludah, di ludah air liur ni. Dan jika berludah sekali ludah di dalam laut, nescaya tawar air laut daripada air liurnya. Sekali ludah saja kepada air laut, nescaya air laut tu jadi tawar belaka. Tak? Begitu. Ada sifat bidadari ni. Tersurat atas naharnya. Naharnya apa dia tuan-tuan? Nahar ni maknanya tengkok leher. Tu dia.
Maknanya kalau binatang panjang, orang sebut nahar. Sembelihan ni orang panggil nahar. Batang leher dia. Kalau binatang pendek macam ayam itik ni, orang panggil zabih. Maknanya sembelih, tengkok dia kecil, pendek. Gitu. Maknanya tertulis, tersurat pada lehernya, pada batang lehernya, leher bidadari itu. Tu dia. Nama lelaki. Nama suami. Nama kita lah. Tu dia. Kita ni. Barang siapa kasih bahawa adalah baginya seumpama aku, maka hendaklah ia beramal dengan amal taat akan Tuhannya. Tu dia. Tertulis kat batang leher dia gitu. Siapa-siapa suka aku, nak dapat aku, kena beramal dengan amalan taat. Taat kepada Allah. Segala titah perintah Allah Ta'ala ikut belaka. Tak. Tuan-tuan, bila kita sebut taat ni sebenarnya pada malam ni kita boleh jawab diri kita sendiri. Saya, tuan-tuan boleh jawab diri sendiri. Martabat taat ni, martabat amalan dan taat ni ada 5 martabat. Yang pertama, tuan-tuan boleh jawab sendiri. Agak-agaknya kita ni kena hak mana? Martabat yang pertama, taat, ibadat, segala amalan buat kerana nak ke syurga. Ini martabat ni paling rendah sekali. Memang rendah. Maknanya seolah-olah kita ni meniaga dengan Allah Ta'ala. Nak meniaga dengan Allah Ta'ala. Agak-agak kita siapa? Nak meniaga dengan Allah Ta'ala. Aku semaya, aku puasa, aku zakat, aku haji ni kerana nak dapat syurga Allah Ta'ala. Meniaga lah tu. Nak dapat keuntungan. Untungannya iaitu syurga Allah Ta'ala. Ni jadi masalah. Tapi kita ni orang awam. Orang awam duduk pada maqam asbab. Duduk pada maqam asbab, maqam yang berhajat kepada duduk hidup di dunia hasanah, wa fil akhirati hasanah, di akhirat pun hasanah juga, wa qina azabannar, dan jauh daripada api neraka. Ni maqam kebanyakan gitu. Nak dunia baik, nak akhirat pun baik, jauh daripada neraka. Ni yang pertama ni. Agak-agak kita malam ni tak payah ambil hak yang pertama ni, tuan-tuan. Kita ubahlah ke malam ni. Martabat ibadat dan taat kepada Allah Ta'ala ni yang kedua apa dia? Yang kedua, ibadat, puasa, zakat, haji, salat kerana takut ke neraka. Maknanya kita ibadat, kita semayang, kita baca Quran apa semua ni kerana takut ke neraka Allah Ta'ala. Takut ke neraka tak? Gitu maknanya ni rendah juga. Dia hampir sama yang tadi. Aku kena puasa ni. Kalau tak puasa ni, teruk kena masuk neraka nanti kena ni. Takut ke neraka. Begitu. Ini martabat yang kedua ni rendah juga, tuan-tuan. Jadi sekurang-kurangnya malam ni kita ambil yang ketiga. Kalau tak dapat yang keempat, yang kelima, ketiga pun tak apa dah. Maknanya kita boleh dah. Kita ni dah berumur dah kena naik maqam Takkan duduk maqam asbab semua. Nak dunia hasanah, akhirat hasanah, wa qina azabannar. Naiklah maqam sikit. Maknanya 60% pada akhirat. Naik maqam tajrid. 60% pada akhirat, 40% saja dunia. Itu dia. Kita boleh usaha sebenarnya. Tingkatkan amalan kita, tingkatkan keikhlasan kita, tingkatkan ibadat kita. InsyaAllah boleh naik. Dalam kitab hikam pun disebut. Martabat yang ketiga, taat dan ibadat kepada Allah Ta'ala ni kerana fardu Tuhan suruh. Yang ketiga ni kerana fardu Tuhan suruh. Ni okey sikit ni yang tiga ni. Kita ibadat, kita puasa, kita haji kerana apa dia? Kerana itu fardu dan Allah Ta'ala suruh. Sebab itulah kita buat. Okey sikit pada yang pertama, yang kedua tadi. Sedap tak? Tapi bila kita tengok macam tu kurang sedap juga. Yang keempat, yang kelima tu yang sedap sekali. Martabat yang keempat, segala ibadat dan taat kita ni kerana nak keredaan Allah Ta'ala. Ini tinggi ni. Aku ibadat bukan kerana nak ke syurga. Aku ibadat bukan kerana takut ke neraka. Aku ibadat bukan kerana itu fardu. Aku ibadat kerana nak keredaan Allah Ta'ala. Tuan-tuan, bila kita Allah Ta'ala redha kita ni, mudah segala-galanya kita dapat. Yang kita nak hidup di dunia sekarang ni, kita nak keredaan Allah Ta'ala. Tak? Bila cerita tentang nak keredaan Allah Ta'ala ni, tuan-tuan, saya teringat satu kisah. Ada
ada seorang pemuda dia menuntut ilmu. Menuntut ilmu, lalu tok guru dia kata, okey, ilmu kamu ni dah ada sikit, kamu kena tambahlah, kena lanjutkan lagi lah. Kemudian sambil-sambil menuntut ilmu tu, kamu kena tingkatkan amalan kamu, tingkatkan keikhlasan kita. Tuan-tuan, ikhlas ni payah, ikhlas ni. Benda ikhlas ni benda dalam hati ni. Ikhlas, riya, sum'ah, ujub, takbur ni benda payah. Tak kira siapa pun. Tak? Orang awam ke, ustaz ke, tok guru, kadang-kadang payah benda tu. Yang disebut hasad dengki apa semua, kadang-kadang ustaz pun hasad dia kat dengki. Saya ingat tok guru saya sebut, tok guru Hajilah, Lubuk Tapah. Dia kata, hasad di kalangan kamu bukan orang-orang biasa. Kadang-kadang ustaz sendiri tempat kamu kerja tu. Hasad. Tak. Ada saingan. Sebab itulah saya ada dengar, ada cerita tentang hasad dengki ni. Tak. Kadang-kadang dia ada satu masjid tu, dia ada 3 imam. Tak. Hak imam pertama, hak yang pergi tu, dia buat sound biasa saja. Sound biasa, tak gema. Hak yang imam yang kedua dia buat sound gema sikit, sound kuat sikit. Tu dia. Jadi macam-macam lah ceritanya. Tak? Ada dengar. Jadi martabat yang keempat ni tuan-tuan, nak keridhaan Allah Taala. Martabat apa ni yang kelima? Yang kelima apa dia? Ada yang apa ni? 1 2 3 4 5 ada 6. Yang kelima, yang kisah tadi lah. Tingkatkan keikhlasan. Lalu tok guru tadi suruh pemuda tadi pergi menuntut ilmu di Mekah. Ada satu tempat tu di Mekah ni, Bukit Jiyad dak. Ada alim ulama situ ramai. Ulama Nusantara zaman-zaman dulu, zaman Pak Dae, Fatani. Zaman Syekh Daud apa semua tu, Al-Fatani. Ada mengajar situ lah. Hebat ulama kita dulu, belah-belah Malaysia ni, belah-belah Thailand, belah-belah Aceh, Indon, Jawa, memang ramai jadi tok guru di Mekah. Mengajar di tiang-tiang kat Masjidil Haram tu. Hebat dulu-dulu. Gitu. Jadi pemuda ni pun pergi menuntut ilmu. Sampai tu ditanya orang mana tok guru tu. Orang tunjuklah tok guru ni, rumah tok guru ni. Sampai masa pergi itu sembang dengan tok guru. Tok guru, saya datang ni daripada sekian-sekian, guru saya sekian-sekian. Tok guru saya suruh saya menuntut ilmu dengan tok guru dan mencari keikhlasan dalam ibadat. Mencari keikhlasan tentang ibadat. Nak ibadat dengan ikhlas betul-betul. Jadi bila sampai tu sembang-sembang, dia kata, tak apalah, tok guru kata boleh. Tak ada masalah, tapi semayang zuhur dulu. Masa dah semayang zuhur ni tuan-tuan, tengah semayang zuhur tu, semayang berdua saja. Tok guru, anak murid tadi. Takbiratul ihram, lepas takbiratul ihram, Allahu Akbar. Anak murid ni oleh kerana dia berasa nak menuntut ilmu sangat, nak mencari keikhlasan sangat, tiba-tiba Allah Taala buka kasyaf dia. Allah Taala buka kasyaf, makna dia boleh dengar suara. Dengar satu suara, dia kata, tok guru kamu, segala amalan tok guru kamu tidak diterima oleh Allah Taala, dan tok guru kamu ni ahli neraka. Agak-agak macam mana kita, tuan-tuan? Kita nak belajar, nak menuntut ilmu, tiba-tiba dengar suara, kata tok guru kita ni, Allah Ta'ala tak terima amalan dia. Kemudian ahli neraka. Ragu juga kita pun. Rasa ragu juga. Macam mana gitu ni? Rasa ragu-ragu. Boleh jadi kita pun kata, boleh jadi ini suara syaitan. Ataupun suara syaitan, orang panggil tak? Dia boleh buat macam-macam, dia boleh buat gaya macam-macam, boleh menyamar, boleh apa saja syaitan. Tak? Itu dia. Tapi tak sedar hati tu tengah semayang ni. Tak apalah. Lepas semayang tu, siap, dia kata, tok guru, sebenarnya saya ni rasa nak balik. Nak balik, tak nak mengaji dah. Rasa nak balik. Tok guru kata, kenapa tadi nak mengaji? Nak menuntut ilmu ni, tiba-tiba nak balik ni. Lah sekali cari alasan, dia kata, ada tertinggal barang. Tu dia. Ni mesti cabut ni, tak mari dah ni. Tu dia. Tak apalah. Lepas pada sembang apa semua tu, masuk waktu asar. Masuk waktu asar, semayang. Masa lepas takbiratul ihram, Allahu Akbar, dengar lagi suara. Tok guru kamu, segala amalan tok guru kamu tidak diterima oleh Allah Ta'ala, dan tok guru kamu ni dicop ahli neraka. Sudah kata dengar 2 kali ni. Lagi tak selesa dah, lagi tak memang cabut balik. Tak.
Lah sekali, tak apalah, Tok Guru kalau gitu saya nak balik tu dia. Dia punya cerita ni, semayang asar, lepas semayang asar ni masuk maghrib pula. Tak apa, Tok Guru kata nak balik pun tak apa, tak ada masalah. Tapi semayang maghrib dulu. Masa semayang maghrib, takbiratul ihram, Allahu Akbar. Dengar suara lagi. Segala amalan Tok Guru kamu diterima oleh Allah Ta'ala dan Tok Guru kamu dicap sebagai ahli syurga. Lega sikit. Dengar lah ni, lega sikit ni. Tak. Lah sekali bila dah semayang maghrib apa semua siap, Tok Guru kata, macam mana cerita? Tok Guru, saya rasa nak sambung ngaji semula. Tak apalah, hak tinggal barang tu biar. Nak mengaji lah kira. Tok Guru kata, kamu ni ada dengar apa-apa tak? Ya, Tok Guru dengar. Apa yang kamu dengar semayang zuhur tadi dengan asar tadi? Dia kata saya dengar segala amalan Tok Guru tak diterima dan Tok Guru ni dicop ahli neraka. Dia kata begitulah. Suara ini aku dah dengar 40 tahun dah. 40 tahun dah aku dengar suara ni. Tiap-tiap Tok Guru semayang Allahu Akbar, dengar suara, Allah Ta'ala tak akan terima amalan kamu dan kamu ahli neraka. Tuan-tuan, betapa hebatnya Tok Guru tadi. Hebat macam mana? Agak-agak kalau kena pada orang lain selain pada Tok Guru tu. Dengar suara macam tu, lemah semangat nak buat ibadat. Tak? Lemah semangat nak buat ibadat. Tapi Tok Guru tak peduli, dia semayang juga. Bila ditanya, wahai Tok Guru, kenapa kalau Tok Guru selama 40 tahun selalu dengar benda yang sama, tapi tetap Tok Guru ibadat juga? Tok Guru kata apa dia? Tok Guru kata, sebenarnya, Allahu Rabbi wa ana abduh. Allah Tuhan aku dan aku hambanya. Oleh kerana Allah Tuhan aku hambanya, sudah tentu aku beribadat. Aku tak peduli neraka, syurga, aku tak peduli. Yang aku peduli ini, iaitu aku hamba. Allah Ta'ala suruh aku buat. Ni martabat yang kelima, tuan-tuan. Ni martabat yang paling tinggi sekali. Tak? Jadi kalau boleh, kita martabat yang keempat pun tak apa dah. Buat ibadat kerana nak keridaan Allah Ta'ala. Tu dia. Bukan kerana nak ke syurga, bukan kerana nak ke neraka. Dah salah tak kalau kita nak ke syurga? Tak salah kalau ikut syariat. Ini tasawuf. Syariat kata tak ada masalah nak ke syurga. Memang Nabi suruh minta syurga pun. Tak. Tapi martabat orang tasawuf, orang tinggi lagi, bukan nak ke syurga, bukan takut ke neraka, tapi nak keredaan Allah. Tuan-tuan, bila Allah Ta'ala redha kita, mudah segala-galanya. Semua kita dapat. Allah Ta'ala redha. Tak. Begitu. Begitulah kisah taat. Maknanya tertulis pada batang leher bidadari ini, barang siapa nak kahwin dengan aku, maka hendaklah dia beriman dengan iman taat kepada Tuhannya. Begitu. Tak. Mana kalau kita tak buat ibadat pada Allah Ta'ala, maksiat pada Allah Ta'ala, jangan harap boleh lihat ataupun dapat bidadari. Dan tersebut di dalam hadis daripada Ibnu Mas'ud. Bila sebut Ibnu Mas'ud ni, tuan-tuan, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, bahawasanya berkata ia Ibnu Mas'ud, sabda Nabi alaihi salam, bahawasanya Allah Ta'ala tatkala menjadikan syurga Adnin, memanggil ia Allah akan Jibril. Maka berkata ia Allah bagi Jibril, pergi engkau kepada Adnin. Wahai Jibril, kamu pergi kepada syurga Adnin. Dan engkau lihat kepada barang yang aku jadikan. Kamu boleh lihat barang yang aku jadikan dalam syurga itu bagi hamba-Ku dan segala wali-Ku. Maka pergilah Jibril berkeliling pada segala syurga itu. Maka melihat kepada satu jariah. Jibril masuk tu nampak satu jariah. Jariah maknanya perempuan muda. Perempuan muda. Maknanya bidadari lah. Nampak. Daripada setengahnya. Jariah daripada bidadari. Daripada setengah demikian maligai itu. Maka tersenyum ia bidadari kepada Jibril alaihissalam. Jibril nampak tu, terus tengok tu, bidadari ni senyum. Jangan ingat apa ni bidadari nampak tu nak terus dak. Malaikat ni bukan lelaki, bukan perempuan. Allah Taala ciptakan akal yang cerdik, kekuatan yang kuat gagah. Tetapi tidak ada nafsu. Makan minum tak ada, nafsu nak kahwin tak ada. Nampak tu rasa terkejut. Makhluk yang Allah Ta'ala cipta begitu hebat, begitu lawa sekali. Tak.
Gitu. Maka terang syurga Adnin disebabkan bidadari, jariah bidadari tadi dia nampak tu, terang satu syurga ni. Tu. Terang apa dia? Daripada cahaya giginya, gigi bidadari. Tu dia. Gigi tu bukan warna kuning, warna gelap dak, warna cerah, ibarat salji. Cerah sungguh gigi dia. Disebut dalam hadis. Tu dia. Jadi zaman sekarang ni kalau kita tengok artis, kenapa artis gigi putih-putih ni? Pakai rawatan macam-macam mahal. Tapi tak lama rupuk dah tu. Dah macam-macam bahan. Bayangkan seminggu boleh putih rebu. Boleh putih putih macam salji. Jaga hak tu. Dan Jibril sujud. Pada masa tu Jibril sujud, maka sangkanya Jibril bahawasanya daripada nur Allah. Bila nampak nur cahaya yang hebat sangat, Jibril pun sujud. Sangkaan Jibril ni ingat ini cahaya daripada Allah Ta'ala. Cahaya yang Allah Ta'ala buat. Bukan daripada cahaya gigi bidadari ni. Tu dia. Maka menyuruh akan dia oleh jariah. Jariah ataupun bidadari tadi, sebut, hai Aminullah. Jibril ni tuan-tuan, gelaran dia Aminullah. Tu dia. Wahai Aminullah, angkat oleh kamu kepala kamu, maka mengangkatlah ia Jibril akan kepalanya, maka melihat Jibril alaihissalam kepadanya. Maka berkata ia Jibril, subhanallah, maha suci Allah yang menjadikan dikau hebat sungguh. Seolah-olah aku lihat kamu ni, aku ingatkan ini nur cahaya daripada Allah Ta'ala. Rupanya gigi kamu, subhanallah, Allah Ta'ala jadikan kamu ni cantik sungguh. Tu dia. Orang yang tidak ada nafsu pun boleh kata cantik tuan-tuan, apatah lagi kita. Tak. Sekarang ni kalau kita tengok perempuan-perempuan dalam dunia ni yang paling lawa ni, yang disebut dalam apa ni, yang disebutkan sebagai bangsa Nabi Yusuf alaihissalam. Tak, yang masih ada ni, disebut beberapa buah negara, iaitu salah satunya Turki, lepas itu Syria, Arab Syria, lepas itu macam Afghanistan, Uzbekistan, apa semua tu. Jenis-jenis lawa-lawa lah. Kita tengok pun lawa tak? Begitu. Apatah lagi kalau kita tengok bidadari Allah Ta'ala ni. Allahu Akbar. Tak tahu nak cerita lah. Begitu. Betapa lawanya, hebatnya Allah Ta'ala hadiah kepada kita. Allah panggil mala ainun ra'at, yang tak pernah mata memandang. Wala uzunun sami'at, tak pernah telinga mendengar. Wala ala khatari qalbi bashar, tak pernah terlintas dalam hati tuan-tuan. Tak? Kita ingatkan apa ni dalam dunia ni paling lawa sekali, siapa dia? Kita katalah, siapa dia lawa sekali? Apa ni? Siapa ni? Tak? Pelakon-pelakon apa ni belah-belah Uzbekistan, apa ni Hindustan, apa semua tak? Tu dia. Ni jauh lagi. Gitu. Jadi maka berkata ia Jibril alaihissalam, subhanallah yang menjadikan akan dikau. Berkata jariah itu, ya Aminallah, adakah engkau tahu bagi siapa yang dijadikan aku ni? Wahai Jibril, tahu tak aku ni Allah Ta'ala jadikan untuk siapa? Tu dia. Kata Jibril, jawab Jibril, tiada tahu, aku tak tahu. Lalu berkata ia, mana jawab ia jariah tadi daripada bidadari tadi, bahawasanya Allah Ta'ala menjadikan daku bagi orang yang memilih akan redha Allah atas hawa nafsunya. Tu dia. Kena makam yang keempat tuan-tuan. Kena makam yang keempat, segala ibadat, segala puasa, zakat, haji apa semua ni nak keredaan Allah Ta'ala. Maknanya malam ni kita ubah daripada makam pertama, nak ke syurga, takut ke neraka, kerana fardu, kita ambil yang keempat, iaitu nak keredaan Allah Ta'ala. Tu dia. Hak yang pertama pun tak salah dari sisi syariat. Tapi ini peringkat tasawuf. Kita dah berumur dah, ubahlah makam kita. Makam kita ubahlah yang nak ke syurga, yang takut ke neraka ni. Sudah-sudahlah, maknanya ambil akhirat 60%, 70%, 30%, 40% saja dunia. Kita cuba tingkatkan diri kita dari segi ibadat, dari segi amalan, dari segi zikir. Tu dia. Sebab itulah tuan-tuan, saya berpesan pada diri saya dan tuan-tuan sekalian. Kita pernah bagi dulu amalan, di mana amalan ni amalan Nabi Idris alaihissalam.
Dalam masa 24 jam ni tuan-tuan, kita sebut la ilaha illallah. Kita tahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah sebanyak 200 kali. Sebanyak 200 kali Allah Ta'ala akan tanamkan satu pokok dalam syurga, nama kita, atas nama kita. Ini pokok Haji Abdullah bin Muhammad. Itu dia. Ini pokok Haji Ibrahim. Maknanya pohon kita alam syurga. Bayangkan tuan-tuan, kalau sehari kita ambil 200 la ilaha illallah, maknanya dalam apa ni, sebulan berapa pokok dah kita? Maknanya setahun berapa pokok dah? Banyak pokok kita dalam syurga. Apa ni disebut Allah Ta'ala takkan bawa masuk neraka orang yang ada pokok dan nama dalam syurga. Allah Ta'ala takkan bawa masuk neraka. Itu dia. Tapi itulah tuan-tuan, jangan bila sebut anggap macam tu, buat hak tu saja. Dia nak banyak pahala sangat, dia buat lebih, dia buat lebih pada 200, nak buat lebih sampai 1 juta, lepas tu semayang tak. Lepas tu esok tak buat dah. Panggil tak istiqamah pula. Tak. Maknanya istiqamah. Sehari 200, sehari 200. Maknanya 2 hari kita dah 2 pokok dah. 7 hari 7 pokok dah kita dapat. Tak, dalam syurga. Syurga pokok kita, nama kita. Gitu. Tapi sampai-sampai tu semayang jugalah. Puasa, zakat, haji, buat jugalah. Apa yang Allah Ta'ala suruh, jangan tunggu hak tu saja. Begitu. Kemudian wahai Jibril, kamu tahu tak aku dijadikan untuk siapa? Lalu Jibril kata tak tahu. Sebenarnya aku ni dijadikan oleh Allah Ta'ala untuk orang yang untuk orang yang memilih akan keredaan Allah atas hawa nafsu dia, nak keredaan Allah Ta'ala. Tadi kalau ikut hawa nafsu ni tuan-tuan, nafsu ada 7 kan? Nak belaka kita. Rumah pula duduk perumahan. Nampak orang rumah besar, nak tambah rumah besar pula. Nampak orang pakai kereta baru, nak kereta baru juga. Nampak orang ada isteri yang kedua, isteri yang kedua juga. Nampak ada paruh rumah tu isteri dia 180 kilo, nak isteri besar juga. 180 kilo juga. Tengok kemampuan kita. Tak? Gitu. Jadi itulah maknanya kita banyak berubah lah. Banyak berubah sebab kita dah berumur dah. Kita nak pergi ke sana dah, kekal sana. Itu dia. Supaya kita tidak menyesal. Itu dia. Jadi cara dia, kita nak tasbih ni, kita nak ingat Allah Ta'ala, nak zikir pada Allah Ta'ala ni, biar ada tasbih. Kerana tasbih ni alat membantu kita. Tak? Dalam kereta gantung tasbih, letak Quran kecil terjemahan supaya kita tak wuduk pun tak apa, kita boleh pegang. Tak? Dalam kereta lain macam masa ni. Ada setengah tu, gambar monyet, gambar macam-macam. Gambar apa ni, gantung monyet tengah gantung lotong apa semua tu, sotong semua ada belaka. Tak? Tengok dalam kereta dia, Quran pun tak ada, tasbih pun tak ada. Ni Quran dengan tasbih ni satu alat untuk mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Biar ada gitu, tak? Tu dia. Kita tengok macam mana diri kita, berapa kita pegang telefon ni sehari, berapa jam. Quran berapa kali kita buka, berapa helai. Tak? Banyak mana zikir kita pada Allah Taala. Begitu. Tak? Sebenarnya yang sebut ijazah pasal 200 la ilaha illallah tadi, kita buat 200 juga. Buat 200 saja. Kalau kata buat 300 boleh tak? Bukan tak boleh, bukan tak dapat pahala, dapat pahala. Tapi pintu masjid ni kunci dia punya ada 3 gigi tak? Tiba-tiba kita buat 4 gigi, itu kena lah. 4 gigi. Bukan tak dapat pahala, bukan tak boleh cocok, boleh je, tapi dia tak kena lah. Begitu. Kalau 200 kali, 200 kali. Tak, kalau lebih tak boleh lah, macam kunci lah tu. Pintu ada gigi 3, tiba-tiba kita buat ada gigi 4, tak boleh masuk masjid. Begitu. Mana ni nak sampai stesen dia dah. Dan atas ini datang pada hadis bahawasanya Nabi alaihissalam bersabda ia, aku lihat di dalam syurga malaikat memperbuat mereka itu akan berapa maligai. Satu bena daripada emas, satu bena daripada perak, dan satu bena mereka itu pun mereka itu pun. Demikian juga maka tatkala berhenti mereka itu daripada membina, mereka itu
apa ni? Bidadari itu kata aku, "Ngapa kamu berhenti daripada bina?" Kata mereka itu bidadari. Jibril pun tanya, "Kenapa berhenti?" Lalu kata mereka bidadari, "Sungguhnya telah sempurna nafkah kami." Kata aku, Jibril, "Apa nafkah kamu?" Berkata mereka itu bidadari, "Zikrullah." Zikir. Banyak zikir pada Allah Taala. Kerana yang mempunyai mahligai, zikir ia akan Allah Taala, maka tatkala berhenti ia daripada berzikir, daripada membinanya. Tak. Itu dia. Kemudian, dan tersebut di dalam hadis, tiada jua seorang hamba Allah puasa ia akan bulan Ramadan, melainkan mengahwin akan dia oleh Allah Ta'ala akan isterinya daripada bidadari di dalam khemah. Itu di mana dalil dia? Hurum maqsuratun fil khiyam, dalam surah Ar-Rahman tu tak? Gitu. Jadi kita habis kat ni dulu insya-Allah. Minggu depan kita sambung semula. Tadi aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aunina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammina bil afiyah. Walhamdulillahirabbil alamin.